Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dah masuk ke 3 Zulhijjah. 3 Zulhijjah. Dan kebiasaannya, kata Nabi SAW, kata Nabi, tiada hari yang paling aku sukai ataupun hari yang paling bagus untuk ibadah melainkan berada di 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Sehingga kan sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun orang itu berjihad pada jalan Allah, Nabi kata, walaupun dia berjihad pada jalan Allah, siapa yang beribadah, dia membaca Al-Quran, dia solat berjemaah daripada 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah, Nabi kata itulah sebaik-baik ibadah. Dan hari ini tuan-tuan dapat berkumpul satu keluarga, eratkan silaturahim, sembahyang berjemaah, membaca Al-Quran dan sedekahkan kepada orang yang kita sayang, lagi afdal daripada kita buat hari-hari yang lain. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara perkara-perkara sunat tuan-tuan yang boleh kita lakukan sepanjang kita nak tunggu 10 Zulhijjah ni tuan-tuan, antara salah satu ibadah puasa sunat. Dia ada 3 tuan-tuan. Yang pertama, kita boleh puasa daripada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Jadi semalam kita dah mula puasa, semalam hari Rabu hinggalah hari Khamis minggu hadapan. Kalau tuan-tuan sanggup puasa dalam 9 hari itu antara hari yang Nabi SAW berpuasa. Baik, kalau tak mampu juga tuan-tuan, bila kita boleh berpuasa pada hari Rabu dan hari Khamis, iaitu pada 8 dan 9 Zulhijjah, pada hari Rabu dan hari Khamis. Kalau tak mampu juga tuan-tuan, puasa pada hari Khamis minggu hadapan, itu seafdal yang kita kena puasa. Jadi saya akan kongsikan beberapa hukum fiqh yang berkaitan tentang ibadah korban, dan saya berpandukan kepada mazhab Syafi'i. Jadi kita akan mulakan berkaitan pertama sekali tentang macam mana ada ibadah korban ini. Tuan-tuan sedia maklum, ini kisah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, kan? Satu hari tuan-tuan, saya akan ulang balik cerita tuan-tuan. Satu hari Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menghantar isteri kesayangannya yang sangat mengandung untuk tinggal di Mekah, keseorangan. Lalu Nabi Ibrahim AS pun pulang keluar daripada Mekah. Dan waktu itu, ketika mana isteri Nabi Ibrahim berada di Mekah, beliau itu telah melahirkan seorang anak yang bernama Ismail AS, iaitu anak kepada Nabi Ibrahim AS. Dan sebahagian ulama kata, tuan-tuan, Nabi Ismail ini duduk di Mekah, katanya umurnya sehingga 15 tahun. Ada yang kata sehingga 40 tahun. Dan saya mengatakan tuan-tuan, pendapat yang kata 40 tahun itu lebih tepat. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi Ibrahim tak pernah pun satu kali bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam selama 40 tahun. Bila mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail di Mekah, selepas 40 tahun, tiba-tiba Allah perintahkan, wahai Nabi Ibrahim, Allah wahyukan ketika mana Nabi Ibrahim sedang tidur di dalam mimpi, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih anaknya yang dah 40 tahun tidak berjumpa. Baru sehari dua berjumpa anak dia, Nabi Ismail alaihissalam, tiba-tiba Allah perintahkan untuk disembelih anaknya. Jadi dia bertemu dengan Nabi Ismail, wahai anakku, malam tadi aku bermimpi bahawa Allah suruh supaya sembelih engkau, supaya aku sembelih engkau. Apa kata Nabi Ismail AS? Wahai bapa aku, Nabi Ibrahim AS, lakukanlah, kerana mimpi kamu itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak tuan-tuan, kan, anak-anak yang tuan-tuan sayang, kan, tuan-tuan bela-bela bagi makan, didik. Agak-agak tuan-tuan, kalau hukum itu masih ada sampai hari ini, tuan-tuan sanggup tak nak sembelih anak tuan-tuan? Semua orang tak sanggup, sebab kita sayang. Tapi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim AS sanggup, sebab itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah sampai satu tempoh, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS bawa mereka berdua ini pergi ke satu tempat di antara Muzdalifah dan Mina, di tengah-tengah lebih kurang. Kalau hari ini tuan-tuan, kerajaan Arab Saudi dia ada letak satu batu, dia meletakkan satu tempat tanda
Di mana tempat itulah di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk melakukan sembelihan, iaitu korban pancung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum mereka sampai di tuan-tuan, mereka itu berjalan. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berjalan, tiba-tiba datanglah syaitan. Kali pertama datanglah syaitan, dihasut, wahai Nabi Ibrahim, kenapa kau nak ikut perintah Allah? Kau tak sayang anak kau, kau dah lama tak jumpa dia. Lalu apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim ambil 7 biji batu dan lempar kepada syaitan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau ada di antara tuan-tuan kan, dia pernah buat haji, dia disebut baling jamrah. Jamrah sughra, wusta dan kubra. Dia ada 3. Itulah menandakan bukan hari ini tuan-tuan, masih lagi ibadah haji, masih lagi menggunakan ibadah tersebut. Jadi bila Nabi Ibrahim AS dah lempar 7 biji batu, syaitan pun lari. Dalam jalan depan sikit, tiba-tiba datang lagi syaitan. Dia hasut lagi. Situlah dipanggil jamrah wusta, iaitu balingan di tengah-tengah. Balingan di tengah-tengah. Kalau tuan-tuan dapat ada rezeki pergi haji nanti itu ibadah wajib buat. Dan Nabi Ibrahim ambil lagi biji batu, lempar Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu syaitan pun lari. Kemudian jalan lagi depan, jalan, datang lagi syaitan, iaitu di Jamrah Kubra. Hari ini disebut Jamratul Kubra. Datang lagi syaitan. Nabi Ibrahim ambil lagi 7 biji batu, paling Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sehingga 7 kali, lalu larilah syaitan tersebut. Bila dah sampai tuan-tuan, Nabi Ismail pun dah terbaring. Nabi Ibrahim dah siap sedia, dah angkat parang ni, dah angkat samurai ke pedang ke wallahu, tapi alat yang boleh memutuskan kepala Nabi Ismail alaihissalam. Dan dalam ayat Quran kata Allah, Nabi Ibrahim dah angkat dah untuk siri, yang tinggal nak lepaskan sahaja. Tapi waktu itu Allah utuskan Jibril alaihissalam untuk menahan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam memancung kepala anak dia Nabi Ismail alaihissalam. Itu antara pengorbanan. Lalu Allah menggantikan daripada Nabi Ismail alaihissalam kepada haiwan untuk disembelih. Itu asal usul ibadah kurban. Jadi ibadah kurban ini bukan sahaja di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi dia daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama juga ibadah haji tuan-tuan. Ibadah haji bukan dia ibadah di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi ibadah ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hukum yang pertama tuan-tuan, kita mesti tahu apa itu ibadah kurban. Allah sebut dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar. Misalnya kita baca dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika, maka sembahyanglah, solatlah kamu kepada Tuhan kamu, wanhar, dan sembelihlah, dan lakukanlah sembelihan. Jadi ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan ibadah kurban ini hukum dia adalah sunat. Sunat yang sangat dituntut di dalam agama Islam. Tapi ada ibadah kurban ini dia jadi wajib. Jadi kena berhati-hati tuan-tuan. Ada ibadah kurban yang sunat, dan ada juga ibadah kurban yang wajib. Yang wajib ni waktu bila tuan-tuan? Bila kita bernazar. Contohnya tuan-tuan kata, raya tahun haji ni kalau aku dapat anak lagi seorang, aku akan melakukan sembelihan. Aku bernazar, aku akan melakukan sembelihan. Jadi ini sembelihan yang wajib, kena buat kan. Contoh macam abang-abang timbalan pengusi kalau berani lah, dia katakan kalau tahun ni aku dapat tambah ini, aku potong seekor kan. Kalau berani lah aku potong seekor. Katakanlah dia ada rezeki dia tambah kan, jadi wajib timbalan kena kurban seekor. Jadi itu berkaitan tentang nazar. Jadi bila tuan-tuan kita dah melakukan sembelihan, maka dalam Islam dia hukum berkaitan pula ada pembahagian daging kurban. Jadi berhati-hati tuan-tuan dalam mengambil barang, apatah lagi barang ibadah seperti ibadah kurban ini. Jadi dalam Islam tuan-tuan, Nabi SAW dah bagi tahu awal-awal cara-cara ataupun bahagian ataupun berapa kita nak bagi kepada orang-orang daripada daging kurban ini. Yang pertama kata Nabi SAW, apabila kamu dapat daging kurban tersebut yang kamu telah sembelihan, 1/3 kamu ambil. 1/3 kamu ambil. Contoh tuan-tuan, saya buat satu bahagian. Jadi saya ambil bahagian saya 1/3
Saya ambil, bawa balik rumah, saya masak, saya bagi keluarga-keluarga, anak bini makan. Anak-anak makan, saudara mara datang kan, kita bagi dia makan. Itu sunnah yang pertama. Yang kedua, Nabi kata, ambil pula 1/3 lagi bagi kepada fakir miskin. Bagi kepada fakir miskin. Fakir miskin ini tuan-tuan, utamakan dahulu orang kampung kita. Utamakan dahulu orang kampung kita. Apatah lagi jiran. Apatah lagi jiran. Kadang-kadang tuan-tuan kita nampak orang yang jauh dulu berbanding dengan jiran kita. Jadi utamakan jiran dahulu. Dan yang terakhir sekali, 1/3 kita boleh bagi daging ini kepada orang kaya. Orang kaya pun boleh dapat daging korban tersebut. Jadi ini berkaitan tentang pembahagian. 1/3 kita boleh ambil, 1/3 kita bagi kepada fakir miskin, dan 1/3 kita boleh bagi kepada orang selain fakir miskin, orang kaya ke apa tuan-tuan. Tetapi haram hukumnya bagi kepada orang kafir. Saya tahu di Sabah ini ada satu budaya kan, orang convert kan, tapi hubungan dia macam masih rapat. Masih rapat. Kalau ada kerja kahwin ke, kalau macam duduk begini, dia masih datang kan. Jadi saya tahu Sabah ini antara negara yang paling unik, masih lagi mengeratkan walaupun berbeza agama. Jadi macam mana kita nak elakkan tuan-tuan? Ini cuma cadangan saya. Tuan-tuan ambil 1/3 daripada daging korban tuan-tuan, kemudian tuan-tuan masak dan bagi kepada orang Islam sehari. Dan tuan-tuan beli daging yang lain di pasar, tuan-tuan masak benda yang sama, mungkin rasa berbeza kan, mak-mak ni rasa dia lempar, kalau mak saya lempar kan tuan-tuan, ini masak lain, dia rasa lain kan. Tak kisah, yang penting masakan yang sama, cuma daging yang berbeza yang kita beli di pasar, kita baru bagi kepada orang keluarga kita yang belum Islam. Dan kalau terbagi tuan-tuan, berdosa. Walaupun kalau kita sengaja lah, kalau kita sengaja, hukum dia berdosa besar. Itu berkaitan tentang pembahagian. Baik, kalau daging orang yang bernazar, tadi kita dah belajar kan, daging orang yang bernazar, hukum dia wajib. Baik, daging itu haram kita makan. Haram kita makan. Dan semua daging itu wajib kita bagi kepada fakir miskin. Wajib kita bagi kepada fakir miskin. Kadang-kadang kita makan secubit sahaja tuan-tuan. Daripada beratus kilo seekor lembu itu tuan-tuan, kita makan secubit. Hukum dia apa tuan-tuan? Tetap berdosa. Wajib kita berkorban buat lembu yang lain. Jadi jangan sesuka hati bernazar kan? Jangan sesuka hati bernazar. Jadi kemudian itu berkaitan tentang pembahagian daging korban. Baik, kemudian kita masuk kepada syarat-syarat individu. Mungkin sebahagian tuan-tuan yang melakukan ibadah korban, ada syarat-syarat dia. Tak semua orang boleh buat ibadah korban. Tidak semua orang boleh masuk dalam penama yang dalam bahagian ibadah korban. Yang pertama, mestilah dia Islam yang masih hidup. Orang Islam yang masih hidup. Baik, sekarang berlaku, boleh tak kita nak bagi kepada, kita nak letak penama pada orang yang dah meninggal kan? Biasa kita buat, kadang kita kesian mak ayah dulu, kita tak mampu, mak ayah kita tak mampu nak buat korban. Hari ini kita kerja pun dah besar, gaji dah besar, kerja dah mewah, hidup dah mewah, tapi tiba-tiba kita ingat mak ayah kita nak buat korban kan? Imam Syafi'i kata tuan-tuan, tak boleh kita buat ibadah korban pada orang yang dah meninggal. Pada orang yang dah meninggal. Cuma je tuan-tuan, ulama yang mutaakhir, yang ulama-ulama zaman moden ni, antaranya ulama Imam Wahbah Zuhaili rahimahullah, dia kata apa tuan-tuan, boleh kita buat ibadah korban untuk orang yang dah meninggal. Kita boleh melakukan ibadah, kita masukkan satu bahagian kepada orang yang dah meninggal. Dalilnya apa tuan-tuan? Kata Nabi SAW, masa itu Nabi sedang melakukan sembelihan. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, aku melakukan sembelihan ini untuk umatku yang belum mampu melakukan sembelihan. Maksudnya ulama kata tuan-tuan, yang Nabi sebut untuk seluruh umatnya, termasuklah yang hidup ke yang ataupun yang mati. Jadi ini antara dalil-dalil yang disebut oleh Imam Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Adapun orang yang dah meninggal, tapi sebelum dia meninggal, dia meletakkan wasiat. Dia kata, nak, besok bapak dah meninggal, tolonglah buat satu bahagian bapak nak dalam kamunya ibadah korban. Baik, kalau itu ada wasiat, tak ada masalah, boleh kita lakukan. Yang penting kita mampu lah tuan-tuan. Yang penting kita mampu. Wasiat, kalau kita tak mampu, jangan buat. Tapi kalau kita mampu, boleh buat. Contohlah tuan-tuan kan, contohlah saya hidup di Amerika kan tuan-tuan, jadi saya meninggal. Wasiat saya tulis, wahai anakku, katakanlah aku ni, saya ni meninggal, bapak ni meninggal, bapak nak kau tanam bapak di negeri Melaka.
duduk Amerika nak balik Melaka, jadi kos tinggi, anak tak mampu, jadi wasiat itu kita boleh tolak. Tapi kalau wasiat itu berkaitan dengan hutang, itu kena ingat tuan-tuan. Kalau wasiat itu bapa kita tinggalkan wasiat berkaitan tentang hutang, wajib kita laksanakan, wajib kita langsaikan hutang tersebut. Kemudian selepas orang Islam merdeka, ini dah tak ada lah, hamba dah sifat hamba, tak ada zaman Piramli je lah tuan-tuan, mungkin ada lah zaman Piramli kan. Kemudian orang yang balik dan berakal, orang yang balik dan berakal. Kemudian orang yang bermukim, orang yang bermukim maksudnya orang yang menetap di kampung tersebut. Kalau dia memang menetap di kampung Bolong Baru, jadi dia boleh buat masuk bahagian untuk melakukan ibadah korban. Jadi itu berkaitan syarat-syarat individu bagi orang yang nak melakukan ibadah korban. Kemudian kita masuk dalam satu bab yang lain, iaitu tempoh dan masa berkorban. Tempoh dan masa berkorban. Tempoh dan masa berkorban maksudnya waktu sembelihan yang kita perlu lakukan, sepatutnya kita lakukan adalah selepas sembahyang raya pada 10 Zulhijjah. Kalau hari ini 10 Zulhijjah, yang kita akan raya pada hari Jumaat. Selepas sahaja sembahyang raya tuan-tuan, waktu itu barulah boleh kita melakukan sembelihan. Kalau orang yang sembelih sebelum sembahyang raya, maka ibadah itu bukan ibadah korban, dia jadi sembelihan biasa sahaja. Tapi kalau disembelih selepas sembahyang raya, maka itu dikira ibadah korban. Walaupun yang sembelih itu imam ke, timbalan pengerusi ke yang sembelih kan, dia tak pergi sembahyang raya, tetap sah. Tetap sah. Itu berkaitan tentang waktu sembelihan, iaitu mula pada 10 Zulhijjah pada hari Jumaat. Kemudian hari yang ke-11, 12 dan 13, iaitu pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin. Sabtu, Ahad dan Isnin. Jadi waktu itulah kita boleh berkorban, melakukan korban. Adapun selepas maghrib pada hari Isnin itu, kalau tuan-tuan buat sembelihan, maka itu tidak dikira sebagai ibadah korban. Dia disebut sebagai ibadah biasa, sembelihan biasa sahaja. Kemudian mestilah dilakukan ibadah kurban itu, boleh kita lakukan pada siang hari ataupun pada malam hari. Tapi jaranglah tuan-tuan orang kita buatkan pada malam hari. Tapi yang lebih afdalnya kita buat pada siang hari. Kalau siang hari ni orang masih cergas, orang boleh datang. Kemudian kita masuk pula pada bab syarat-syarat haiwan sembelihan. Syarat-syarat haiwan sembelihan. Yang pertama sekali tuan-tuan, haiwan yang kita nak sembelih itu mestilah haiwan yang pelihara. Sama ada unta ke, kerbau, lembu ataupun kambing. 4 ini sahaja. Mesti haiwan ternakan. Kalau kerbau itu kerbau liar, kekok kata kerbau kalau orang Melaka, belakang ni bunyi au-au kata, kerbau liau kan, disebut kerbau liau kan. Jadi kena ubah sikit, kerbau liar yang contoh duduk di hutan, maka itu tidak boleh menjadi ibadah korban. Jadi hanya binatang yang dibela sahaja, binatang yang peliharaan sahaja yang boleh kita melakukan korban. Dan binatang tersebut ada 4 sahaja, iaitu lembu, yang pertama yang paling afdal adalah unta, kemudian kerbau, kemudian lembu, dan terakhir sekali adalah kambing. Kemudian adalah kambing. Kalau dapat unta lagi bagus lah tuan-tuan. Dapat unta lagi bagus, sebab dia besar, lagi besar daging dia lagi afdal. Kalau lembu kat sini katakan itu yang paling besar, itu yang lebih afdal. Jadi mana-mana tuan-tuan. Kalau nak beli unta beras-beras ribu kan tuan-tuan, kadang-kadang lebih, tengok isi. Jadi itu kita tak mampu. Yang mampu kita hanya boleh beli lembu ataupun kerbau. Kalau di sini kerbau kan. Jadi cari yang paling gemuk, yang paling besar, supaya tuan-tuan dapat kita bagi-bagikan kepada fakir miskin ke, ahli keluarga dan sebagainya. Jadi itu berkaitan tentang syarat haiwan. Dan nombor 2 adalah haiwan tersebut mestilah sihat. Haiwan tersebut mestilah sihat. Dia tak ada penyakit corona ke apa tuan-tuan kan. Dia tak ada penyakit kan. Dia mesti sihat. Dia mesti sihat. Dan dia mestilah bukan haiwan yang cacat. Contohnya haiwan tu ditempang ke apa tuan-tuan, tak boleh buat ibadah korban. Tidak boleh buat ibadah korban. Tapi kalau sembelihan biasa, disembelih kemudian dijual, itu tak ada masalah. Tapi ibadah korban kalau boleh cari yang sihat, yang badan tegap kan. Jadi tuan-tuan, kalau mana orang yang bela tu, dia tahu lah mana yang tegap, mana yang sihat, mana yang lemak dia baik. Jadi itu yang lebih afdal. Yang kemudian adalah syarat-syaratnya, haiwan tersebut mestilah cukup umur. Kalau tak silap saya tuan-tuan, kalau unta, kalau lembu 4 tahun, kalau tak silap saya lah.
Jadi dia ada umur dia tuan-tuan. Biasanya orang yang membeli dia tahulah berapa umur. Jadi hanya umur yang tertentu sahaja kita boleh melakukan korban. Dan kemudian kita masuk pula pada bab orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih ini juga orang ini ibadah sunat, tapi orang selalu tak buat. Kadang-kadang tuan-tuan, dalam 7 pernama itu ada 7 orang. Yang lebih afdal adalah antara 7 orang itu yang melakukan sembelihan. Itu yang lebih afdal, itu sunat. Itu sunat. Kalau imam dia ada termasuk dalam 7 orang 7 bahagian itu, maka imam lebih afdal untuk melakukan sembelihan sebab nama dia dekat situ. Dan adakah perempuan dibolehkan untuk sembelihan? Ya, dalam Islam dibenarkan. Dalam hukum fiqh, perempuan juga dibenarkan untuk melakukan sembelihan. Tapi takut lembu tu okey, yang si emak tu yang terpelanting. Itu yang takutnya. Tapi dalam hukum Islam, lelaki ataupun perempuan boleh melakukan sembelihan. Tapi yang lebih afdal adalah lelaki. Yang lebih afdal adalah lelaki. Jadi itu berkaitan tentang orang yang menyembelih. Dan kemudian orang yang sembelih itu mestilah berakal. Mestilah berakal, dia bukan orang gila. Kemudian dia ada kemahiran. Kalaulah dia ada penama dia ataupun dia ni orang yang alim sekalipun tapi dia tak ada kemahiran untuk sembelih, maka hukum dia tetap makruh. Hukum dia adalah makruh. Takut apa tuan-tuan? Masa kita sembelihan, haiwan itu mesti putus 2 urat. Urat nafas dan urat makan dia, atau urat darah ni tuan-tuan, apa nama saya tak ingat. Tapi mesti ada dua urat yang mesti putus. Kalau putus salah satunya, dia dikira apa tuan-tuan? Bangkai. Dia dikira bangkai, memang tak boleh makan. Memang tak boleh makan. Melainkan tuan-tuan, kita sembelih, kita tengok baru 1 urat. Dan haiwan itu masih lagi, orang kata nyawa-nyawa ikan, masih lagi hidup. Baik, haiwan tu kita boleh sambung lagi sembelih. Tapi kalau kita sembelih tuan-tuan, 1 urat je putus, kemudian binatang itu dah mati, dah tak gerak, maka itu binatang disebut sebagai bangkai. Dia disebut sebagai bangkai. Habis tuan-tuan 5,000 apa, lesak begitu sahaja. Kita boleh makan tak tuan-tuan? Tak boleh. Tak boleh makan. Kalau dulu di kampung saya tuan-tuan, orang jual ayam kan, jual ayam banyak-banyak tu, biasanya dia akan sembelih ayam. Saya tengok depan mata, dia akan sembelih 1, 2. Dia akan jalan gitu tuan-tuan. Ayam datang, dia jalan gitu. Bila dia dah proses tuan-tuan, kita dapat lihat urat dia 1 putus, 1 tak putus. Orang beli. Orang Islam beli. Maka maksudnya dia makan apa tuan-tuan? Makan bangkai. Sebab tu orang kita hari ni tuan-tuan, orang kata banyak lemak kan. Orang kita banyak lemak sebab asalnya salah satunya adalah sebab pemakanan. Tak tahu halal haramnya, tak tahu sumbernya dari mana, tak tahu siapa yang sembelih kan. Jadi itu yang kita takutkan. Jadi berhati-hati tuan-tuan, apatah lagi makan makanan yang berkaitan tentang sembelihan. Dan bab yang terakhir tuan-tuan adalah sunat pada haiwan. Sebelum kita nak melakukan sembelihan itu tuan-tuan, binatang yang kita ambil itu, kalau di sini sembelih di rumah ke? Atau di rumah? Baik. Saya galakkan yang ada penama 7 orang ataupun siapa-siapa saja tuan-tuan, sebelum nak melakukan sembelihan itu, tuan-tuan carilah rumput ke ataupun apa-apa makanan, bagi dia makan dahulu. Kalau tuan-tuan dapat bagi dia selesa, tempat yang selesa, bagi dia tempat yang paling selesa. Bagi dia tempat paling selesa, bagi dia makan. Tapi terutamanya makan. Cumanya makan tuan-tuan, saya nasihatkan, jangan cari pada makanan yang ada syubhat. Contoh kita nak bagi rumput, tapi kita ambil rumput jiran sebelah. Tak boleh. Walaupun dia halal, tapi tetap kita nak elakkan syubhat. Supaya tuan-tuan, binatang itu mesti dalam keadaan sihat, tak ada syubhat. Halal ke, boleh ke, tak boleh. Takut kita risau nanti takut nak makan pula, dah makan benda haram tadi kan. Jadi lebih baik kita sendiri, kalau ada rumput di rumah itu, cantas, kita bagi dia makan. Atau kalau tuan-tuan katakan lembu tu dia nak advance sikit, nak KFC ke tuan-tuan, bagi. Kalau mampu bagilah kan. Bagi, tak ada masalah. Yang penting bagi dia selesa. Dan antara adab juga nak sembelih tuan-tuan, kena ingat, jangan tuan-tuan gosok pisau ataupun parang di depan dia. Makruh hukum dia. Nabi SAW sebut, bila kita lakukan sembelihan, maka berlaku ihsan, berlakulah kelebihan melakukan ihsan. Sebab tu tuan-tuan, sebahagian negara dia punya sayang ni, haiwan itu tak nak kecil hati kan. Kita tak tahu binatang tu kecil hati macam mana, tapi kita boleh lihat, kadang-kadang kita lihat mata-mata lembu kan, dia tengok mengalir air mata kan. Sebab tu sebahagian negara dia akan tutup kepala, dia akan gosok-gosok, dia akan jatuhkan, kemudian barulah dia buka dan disembelih. Itu antara adab supaya apa tuan-tuan, kita tak jadikan bila lembu tu dia stres. Bila lembu tu dah stres, mulalah satu kampung kejau dia kan. Jadi itu salah satu punca. Jadi saya galakkan tuan-tuan, pagi tu tuan-tuan, ataupun sebelum pergi semayang ataupun balik semayang, bagi dia makan dulu.
Makan dahulu biar dia rasa tenang. Sekurang-kurangnya dia nak tahu, walaupun tuan baru, supaya dia tenang, oh orang ni baik, dia bagi aku makan. Tapi dia tak tahu lepas tu kita yang akan makan kan. Itu tu maksud. Kemudian antara adab lagi, baca bismillah lah. Itu semua maklum. Bila nak sembelih itu baca bismillah, ya Allah Akbar, ataupun kita biasa akan takbir. Dan kemudian kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara sunat lain adalah kita menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat. Baik, kalau tak mampu tuan-tuan, tak larat nak tarik lembu tu besar sangat kan, cukuplah di situ saja. Yang penting apa tuan-tuan? Sembelihan itu mesti kita niatkan kerana Allah. Itu yang wajib. Tak kisah tuan-tuan tak nak baca bismillah ke, tuan-tuan tak nak menghadap ke arah kiblat ke, itu tak apa, tak ada masalah. Yang penting sembelihan mesti dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan itu berkaitan tentang haji sedikit sebanyak yang saya mampu kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan mudah-mudahan tuan-tuan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum mencukur dan membunuh. Oh, ya. Ya, hukum dia dengan jarak masa dia ke masa kita beberapa hari. Baik, saya terlupa. Antara sunat perkara orang yang melakukan amal ibadah kurban ini adalah salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana seseorang itu melakukan ibadah kurban, maka janganlah dia potong kuku dan potong rambut dia. Jangan potong kuku dan potong rambut. Waktu bila mulanya tuan-tuan? Daripada 1 Zulhijjah, semalam. Mula semalam sampailah bila tuan-tuan? Selepas kurban. Selepas kurban. Kalau tuan-tuan sembelih selepas 13, maka selepas kurban barulah potong. Barulah potong. Kalau lepas sembahyang raya, lepas kurban, tuan-tuan juga boleh potong. Cuma nasihat saya tuan-tuan, dalam Islam dia sangat menitik beratkan tentang kebersihan. Panjang mana pun kuku tuan-tuan kan, dah 9 hari kan, bela kan, mesti panjang kan tuan-tuan. Mau kuku saya pun dah panjang. Tapi dalam Islam tetap kena jaga kebersihan. Tetap kena jaga kebersihan. Janganlah nampak hitam-hitam, nampak hitam-hitam dan sebagainya. Kalau rambut, walaupun panjang macam mana 9 hari pun tuan-tuan, tetap kena sikatnya. Tak perlu serabut-serabai. Tak payah nak tunjuk sangat lah, gambar aku serabai ni sebab aku nak korban. Tak perlu tuan-tuan. Ya, walaupun Nabi kata jangan potong, sikat kemas-kemas. Sikat kemas-kemas. Sebab itu yang dituntut dalam Islam. Jadi itu berkaitan. Jadi itu antara perkara-perkara sunat. Baik, kalaulah terpotong kan, rimas sangat. Nak juga potong, tak ada masalah. Tak ada masalah, cuma dia tak dapat pahala sunat. Tak dapat pahala sunat. Sedangkan pahala ni setahun sekali. Takut-takut tak jumpa tahun depan, bahaya juga tuan-tuan kan. Jadi ada masa berlaku tahun ni, maka kita boleh lakukan. Hikmah dia apa tuan-tuan? Kita pun tak tahu apa hikmah ni. Kenapa Allah suruh? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh? Supaya yang saya tahu guru saya pernah menyebut, supaya kita merasai macam mana yang dirasai oleh binatang yang kita nak sembelih, kan? Bila binatang nak sembelih, dia akan semua hilang segala-galanya, tubuh badan macam itulah. Kita nak seolah-olah, kata guru saya, nak kita merasai macam mana bila kita dah bela. Kadang-kadang kita dah 9 hari kan tuan-tuan, congkir-congkir, kasih kilat dengan kuku, rambut kita sikat cantik-cantik. Tiba-tiba dah sampai 1 hari kena buang semua itu. Kena buang. Jadi itu antara salah satu hikmah. Tapi hikmah sebenarnya kita tak tahu. Kenapa Nabi SAW suruh kita jangan potong kuku dan jangan potong rambut. Dan kena ingat tuan-tuan, selepas sembelihan, bila kita potong rambut dan kita potong kuku, siapa buat, dia dapat pahala. Siapa buat, dia dapat pahala. Bukan maksudnya untuk bela tu dapat pahala. Tapi lepas tuan-tuan potong rambut atau potong kuku, baru dapat juga pahala. Dan lebih afdal bila berlaku sembelihan, terus potong, itu lebih baik. Tapi janganlah mengelak kan. Lembu dah tombang, dia malam buat kerja, dia pergi putih rambut. Janganlah tuan-tuan, kita selesaikan dulu kan. Dah siap pembahagian, ada masa lapang, pergilah potong rambut. Potong rambut dan potong kuku, dapat juga pahala. Sama juga tuan-tuan, ada ibadah yang kita tak payah lakukan tapi dapat pahala. Contohnya tuan-tuan, kata Nabi SAW, Nabi bila waktu sembahyang subuh pagi Jumaat, Nabi akan baca surah Sajadah. Kadang-kadang Nabi akan tinggalkan, kan? Sebab Nabi tak nak orang anggap solat itu sujud sajadah itu wajib. Sujud sajadah itu wajib, lalu Nabi tinggalkan. Jadi ulama kata siapa yang mungkin Jumaat ini dia buat sujud sajadah, Jumaat minggu depan dia buat sujud sajadah, Jumaat lagi satu dia tinggalkan. Jadi ditinggalkan itu dia mendapat pahala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mudah dapat pahala tu, mudah sangat dapat pahala. Nak tak nak aje tuan-tuan kan? Nak tak. Ustaz, saya ingin menanyakan satu soalan lah. Apakah hukum
hukum bagi orang yang berkorban melihat penyembelihan pada masa penyembelihan masa penyembelihan korban itulah. Boleh Ustaz Dia kata boleh tak kita melihat, kadang-kadang dulu kita biasa dengar kan, kalau kita tengok binatang sembelihan kita rasa sedih, kita tak boleh makan kan. Jangan tuan-tuan, rugi tuan-tuan. Keluar duit mahal, sedih-sedih tak makan, rugilah tuan-tuan. Tak ada. Dalam Islam tak ada. Kita kesian macam mana, memang sifat kesian tu ada, tapi tetap kita boleh makan. Tak ada istilah kita kesian ke daging tersebut, kita tak boleh makan, tak ada. Dalam Islam tak ada. Kesian macam mana pun tuan-tuan, memang akan ada sifat kesian. Memang ada sifat kesian, tapi tetap boleh dimakan. Tak ada istilah haram ke, tak ada kisah makruh ke, tak ada. Memang itu sifat manusia, ada sifat belas kasihan kepada haiwan. Boleh saja makan, tak ada masalah. Jadi saya rasa dari situ sahaja ya. Memandangkan makanan kuda hitam nanti dia sejuk kan tuan-tuan kan? Tak sedap pula kan? Jadi kalau ada salah silap, saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang baik itu dari Allah SWT, yang kurang itu dari diri saya. Dan ribuan terima kasih juga menjemput saya, dan saya doakan mudah-mudahan ibadah korban yang tuan-tuan sekeluarga lakukan diterima oleh Allah SWT. Sebab ibadah korban ni tuan-tuan, satu hadis Nabi SAW dan dikatakan kalau ibadah itu diterima oleh Allah, pengangkutan kita akan binatang tersebut akan menjadi pengangkutan kita melalui siratul mustaqim, pergi masuk ke dalam syurga Allah SWT. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa sampai situ saja tuan-tuan. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan kepadamu ya Allah di malam hari yang berkah ini ya Allah. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Kami insan yang banyak melakukan dosa kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Sayangilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami ya Allah. Kau ampunkanlah juga dosa-dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa adik-beradik kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa keturunan-keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada 10 Zulhijjah ini kami akan melakukan ibadah korban kepadamu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ini ya Allah. Jangan kau jadikan hati kami ini melakukan ibadah kerana menunjuk semata-mata kepada orang ya Allah. Faikhlaskanlah hati ini melakukan ibadah korban kerana-Mu ya Allah. Kau jadikanlah haiwan ini adalah tempat sebagai untuk kami menuju ke syurga-Mu ya Allah. Kau permudahkanlah urusan kami di akhirat sana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Inna wa minkum taqabbal ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah tadi tazkirah khas ibadah korban yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zian. Jadi Ustaz, kami seluruh keluarga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz kerana sudi hadir dan berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami insya-Allah.